Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Masjid Taqwa Taman Tun Dr. Ismail di Damansara ini, tuan-tuan. Dan seperti mana yang tuan-tuan sudah maklum daripada awal lagi bahawa kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan kita kepada agama Islam, agama yang kita anuti, atau menguatkan iman kita lah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya, kata baginda, aku telah dikurniakan dengan satu mukjizat yang agung yang akan kekal hingga hari kiamat. Ia adalah satu kitab yang apabila dibaca oleh manusia, bahkan kalau ia musyrik sekalipun, ia akan mengatakan bahawa Quran ini bukannya datangnya daripada manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Dan dalam satu hadis yang panjang, tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku suatu ujian yang gelap bagi kamu semua. Satakuna fitnah. Akan berlaku suatu ujian kepada kamu semua seperti mana malam yang gelap gelita. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali, apakah jalan keluarnya ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, kitab Allah tabaraka wa ta'ala, yakni kitab Allah Al-Quran ini, tuan-tuan. Fihi naba'un man qablakum, di dalamnya ada khabar-khabar yang datang dari kalangan mereka yang sebelum kamu, wa hubru ma ba'dakum, dan berita-berita yang akan datang selepas kamu. Kemudian Nabi menyebut walhabdullahil matin, ialah tali Allah yang kukuh, wa nurul mubin, dan cahaya yang terang benderang, wa zikrul hakim, dan peringatan yang bijaksana. Lalu Nabi menyebut satu persatu sifat Al-Quran ini, sampai satu ketika baginda menyebut wala tanqudi ajaibuhu, Quran ini tidak akan habis-habis keajaibannya. Malam ni, tuan-tuan, insya-Allah saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan satu lagi keajaiban Quran. Dan apabila saya menunjukkan keajaiban Quran, yakni mukjizat Quran, bukan tujuannya sebagai hiburan pada kita, tuan-tuan. Sebagai bukti bahawa Al-Quran ini kalam Allah. Quran bukan kalamul bashar, bukan kata-kata manusia, tuan-tuan. Saya sudah menerangkan pada tuan-tuan dalam kuliah yang lalu akan beberapa bukti, tuan-tuan. Malam ni saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan satu lagi keajaiban Quran, yang mana apabila kita menyaksikan mukjizat ni, tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertambah-tambah keyakinan kita. Yakni berkaitan dengan ayat yang berbunyi alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19. Ayat ini, tuan-tuan, terdapat dalam surah Al-Mudaththir, surah yang kedua yang diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhalwat di Gua Hira. Di situlah baginda menerima wahyu yang pertama, surah Al-Alaq. Baginda terus menerus berkhalwat di Gua Hira. Pada suatu ketika baginda turun daripada Gua Hira. Tuan-tuan kalau pergi Mekah,
pergi haji, tuan-tuan akan ditunjukkan nun di sana itu Gua Hira, tempat Nabi berkhalwat atau beruzlah, tuan-tuan. Ketika baginda SAW turun daripada Gua Hira, baginda terserempak sekali lagi dengan Jibril alaihissalam, dan baginda rasa gemetar berhadapan dengan Jibril alaihissalam. Lalu baginda pulang ke rumah dan minta kepada istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimutkan baginda. Pada masa itulah datang Jibril alaihissalam seterusnya dan memerintahkan Nabi SAW dan menurunkan surah ni. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ila al-akhir surah. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, apabila sahaja Nabi menerima wahyu ini, tuan-tuan, dan baginda mendengar arahan kum fa'anzir, bangkitlah kamu, buanglah selimut kamu dan berilah peringatan, kum fa'anzir, maka baginda bergegas ke depan Kaabah. Lalu baginda berdakwah kepada orang-orang musyrikin. Salah seorang daripada orang musyrikin yang mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW ialah Al-Walid bin Mughirah. Ya, apabila Al-Walid bin Mughirah ni mendengar bacaan surah Al-Mudaththir ini, tuan-tuan, dia terpegun, dia tertarik, dia tertawan. Mengapa, tuan-tuan? Kerana Walid bin Mughirah walaupun dia seorang musyrikin, pembesar musyrikin, ya, yang dilantik oleh Abu Jahal sebagai ahli sastrawan Arab pada masa itu, tuan-tuan, baginda tertarik dengan Quran, dan orang-orang musyrikin yang lain menyedari bahawa Walid bin Mughirah ni tertarik dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka ada yang telah bertemu dengan Abu Jahal, yang melaporkan bahawa pada diri Al-Walid bin Mughirah ni ada perubahan, kerana Walid bin Mughirah ni tertarik dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Jahal datang menemui Walid, dan beliau, yakni Abu Jahal, mengatakan, wahai Walid, kamu ni tak ada apa-apakah yang buruk bercakap tentang apa yang dibaca oleh Muhammad? Lalu Walid bin Mughirah menyambut, berkata, wallahi, sesungguhnya akulah terbaik di kalangan kamu dalam sajak-sajak, dalam syair-syair, dalam kasidah-kasidah. Bahkan akulah yang terbaik dalam syair-syair jin. Ya, tuan-tuan, wallahi, dia kata apa ni, Al-Walid, tidak ada yang sama dengan yang dibacakan oleh Muhammad ini. Maka Abu Jahal bertambah berang, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau Allah Walid bin Mughirah ni tertarik dengan Quran yang dibaca oleh Nabi SAW, maka ya, orang-orang musyrikin yang lain barangkali akan mengikut Al-Walid bin Mughirah. Maka Abu Jahal pun memarahilah Al-Walid. Ya. Dan Walid pun mintalah masa sebentar, bagi aku masa sekejap. Ya, dia nak cari satu helah bagaimana nak tarik nafas, nak mengatakan bahawa Quran ni bukan daripada bukan sesuatu yang menarik. Lalu dia berkata, sesungguhnya ia adalah sihir yang memberi bekas. Innahu sihru yu'thar. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Mudaththir ayat yang menyebut innahu sihru yu'thar. Sesungguhnya ia ada sihir yang memberi bekas, yang memberi kesan. Jadi maknanya Walid bin Mughirah ni akhirnya mengatakan bahawa apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang menarik perhatian dia, yang mengatakan ini suatu yang sangat hebat. Lalu dia kata ini adalah sihir. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia takut. Kalau nanti kalau dia mengatakan sesuatu yang benar, maka dia akan hilang jawatan dia, ya, sebagai ahli sastra Arab, dengan segala macam
bayaran yang dibayar oleh Abu Jahal, tuan-tuan. Dan kemudian tuan-tuan, apabila sampai ayat yang menyatakan alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19, tuan-tuan. Ya, ini surah Al-Mudaththir, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca nanti di rumah. Ya. Apabila sampai ayat nombor 30, ingat tuan-tuan ya. Ingat dalam minda tuan-tuan. Ayatnya berbunyi alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19. Walid bin Mughirah ni sekali lagi mempersendakan Nabi SAW. Apabila dijelaskan kepada orang musyrikin bahawa alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19, yang disebut 19 itu al-malaikat, penjaga neraka, maka kata Walid, Allah, sikit benar, 19, aku ambil 9, yang lain tu 10 lagi engkau kerjakanlah orang-orang musyrikin. Ini namanya istihza, persendaan, tuan-tuan. Nabi sentiasa disenda. Nabi dipersendakan oleh orang-orang musyrikin, tuan-tuan, dalam usaha dakwah dia. Ingat tuan-tuan, nanti satu masa saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Saya pernah tunjukkan kepada tuan-tuan asbabun nuzul, sebab diturunkan surat Ikhlas. Orang-orang musyrikin dia minta kepada Nabi SAW untuk tunjukkan kepada mereka nasab Tuhan. Ya, tunjukkan kepada kami nasab Tuhan kamu. Itu persendaan, istihza namanya, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala menjawab istihza, persendaan orang-orang musyrikin ini, tuan-tuan, dengan ayat nombor 31, di mana dalam ayat nombor 31 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Hingga akhir ayat nombor 31 itu, tuan-tuan. Jadi maksudnya kami tidak jadikan ashabun nar, penjaga neraka ini, illa malaikah, melainkan malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum, dan kami tidak tentukan bilangannya, illa fitnatan lillazina kafaru, melainkan sebagai ujian kepada kalangan mereka yang kafir, liyastayqina allazina utul kitab, untuk meyakinkan ahli kitab, yakni orang Nasrani dengan orang Yahudi, wa yazdada allazina amanu imanan, dan menguatkan lagi iman orang-orang yang beriman. Hingga akhir maksud ayat tersebut, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi ayat 31 ini menjadi dalil, tuan-tuan, bahawa iman ini dia boleh meningkat. Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Iman ini boleh ditingkatkan, tuan-tuan. Dan ingat kata Nabi SAW, al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini dia boleh naik, boleh turun, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan perhatikan baik-baik apa yang saya nak kuliahkan. Lepas saya bagi kuliah tu, apa perasaan tuan-tuan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, tengok ya. Ayat yang menyebut alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19, ini pada ayat nombor 30, dan jawapan Allah Ta'ala kepada persendaan ahli kitab al-musyrikin, ayat 31, tuan-tuan. Dan ini ayat 30, tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi. Apa makna tis'ata asyar yang disebutkan dalam ayat nombor 30? 19, di atasnya 19, tuan-tuan. Baik. Sekarang, tuan-tuan, apabila kita membaca Quran, tuan-tuan, kita baca Quran daripada surah yang pertama sampailah surah yang ke 114, tuan-tuan akan jumpa di atas setiap surah itu basmalah. Basmalah ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tengok, Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebut basmalah, tuan-tuan. Baik. Setiap surah dalam Quran ada basmalah di atasnya. Ini surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah ini ialah sebahagian daripada surah tersebut. Dia tidak boleh ditinggalkan dalam solat kita, tuan-tuan. Ya, dia mesti dibaca.
Kalau dibaca tidak lengkap suratul Fatihah yang kita baca. Tapi kalau tuan-tuan solat di Masjid India, tuan-tuan, imam dia ketika dia mengimamkan solat Maghrib, Isya dan Subuh, dia tak baca basmalah ni tuan-tuan, sebab dia membaca perlahan-lahan, sirran, secara pelan-pelan. Tengok tuan-tuan, surah Fatihah ada basmalah di atasnya, surah Al-Baqarah ada basmalah di atasnya, surah Ali Imran ada basmalah di atasnya, surah An-Nisa ada basmalah di atasnya, surah Al-An'am ada basmalah di atasnya, surah Al-Anfal ada basmalah di atasnya. Tetapi tuan-tuan, apabila tuan-tuan membaca surah Taubah, surah Taubah ni atau nama lainnya surah Al-Bara'ah, tidak ada basmalah. Tuan-tuan bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terus baca. Biasanya kalau kita mulakan daripada awal surah itu, kita baca bismillah sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini tuan-tuan, jangan baca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Terus tuan-tuan. Mengapa surah ini tak ada basmalah tuan-tuan? Surah ini tidak mulai dengan basmalah seperti biasa, kerana surah ini adalah deklarasi pengisytiharan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa perjanjian yang diikat di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrikin terbatal, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana orang-orang musyrikin ini sentiasa saja memungkiri janji. Sentiasa saja memungkiri janji ini tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan menunaikan janji ini tuan-tuan, sehingga disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, di antara ciri-ciri orang yang berjaya adalah kalangan mereka yang menunaikan janji. Tidak kiralah tuan-tuan, janji sesama orang yang beriman atau janji antara orang yang beriman dengan orang yang belum beriman, tuan-tuan, mesti ditunaikan. Melainkan kalau ada breach of agreement. Tuan-tuan, baik. Jadi selepas surah Taubah ni atau surah Al-Bara'ah ni tuan-tuan, terus setiap surah ada basmalah di atasnya sampailah surah An-Nas. Jadi secara zahirnya tuan-tuan, Quran ini cuma ada 113 basmalah. Kadang-kadang ini memberi suatu ruang untuk kalangan mereka yang belum beriman untuk menyerang Quran. Tuan-tuan, mari kita cari tuan-tuan. Kita cari di mana menghilangnya surah basmalah yang tidak terdapat dalam surah Taubah, surah nombor 9. Bagaimana kaedah kita mencarinya tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ayat nombor 13, ayat 19 surah Al-Mudaththir tadi tuan-tuan, 'alaiha tis'ata asyar. Tis'ata asyar bermakna 19. Tuan-tuan, memang dah boleh kan baca bilangan dalam bahasa Arab kan, mesti boleh punya tuan-tuan kan. Jadi kita nak cari 19 surah mulai surah Taubah. Kira 19 surah mulai surah Taubah tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan tengok sini. Ini surah nombor 9 Taubah. Kita kira 19 surah. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tuan-tuan. Jadi 19 surah mulai surah Taubah sampai surah yang ke-27. Surah 27 itu ialah surah An-Naml, surah semut tuan-tuan. Baik, sekarang kita tengok surah semut tuan-tuan. Surah semut, surah nombor 27. Ini surahnya tuan-tuan. Macam biasa kita sebut
Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin, hingga akhir ya surah. Tapi tuan-tuan baca satu persatu ayat tu. Satu sampai ayat nombor 30 tuan-tuan akan jumpa ayat yang berbunyi, ayat 30 surah An-Naml. Allah Ta'ala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia daripada Sulaiman dan sesungguhnya ia bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, ini adalah ayat nombor 30 surah Al-Anbiya. Tuan-tuan, maaf, surah apa tadi? Surah An-Naml. Tengok. Ini surah An-Naml ayat nombor 30. Ingat tuan-tuan, di mana Allah Ta'ala menyebutkan alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19 itu ialah pada ayat nombor 30 surah Al-Mudaththir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia macam teka-teki tuan-tuan, riddle tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan. Alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19. Ya. Baik. Ini ayat nombor 30 tuan-tuan. Jadi lengkaplah, ada 114 basmalah dalam Quran. Tidak lebih, tidak kurang. 114 basmalah, sama dengan bilangan surah dia. Baik. Sekarang kita pergi lebih detail lagi tuan-tuan ya. Basmalah ni tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim ini, berapakah bilangan huruf dalam ayat ini? Ayat bismillah ni tuan-tuan. Baik, kita kira tuan-tuan. Ya. Di sini semuanya ada 19 huruf. Apakah ini kebetulan tuan-tuan? Kebetulan? Tidak mungkin tuan-tuan. Ini suatu keajaiban Quran tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mencabar kalangan mereka yang ragu-ragu dengan Quran ini. Ya. Dalam beberapa ayat, antara ayat di mana Allah Ta'ala cabar kalangan mereka yang ragu-ragu dengan Quran. Qul la in istama'til insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Sadaqallahul azim. Katakan, kalau seluruh manusia dan jin dikumpulkan untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Quran ini, mereka tidak akan dapat lakukannya walaupun mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dan dalam satu ayat lain tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Kalau kamu ragu-ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, datangkan satu surah yang serupa dengannya. Panggillah pembantu-pembantu kamu selain daripada Allah kalau kamu orang-orang yang benar. Dan Allah Ta'ala ya, dalam ayat 24 ayat berikutnya, wa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kamu tidak dapat lakukan dan kamu tidak akan dapat lakukan pun, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, takutkanlah kepada api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu, uiddatil kafirin, disediakan untuk mereka yang kafir. Baik, kita tengok seluruhnya tuan-tuan. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan ya. Kita tengok bilangan surah daripada surah yang tak ada basmalah tadi tuan-tuan sampai surah yang ada sampai surah nombor 27, semua bilangan surah ialah 19 surah tuan-tuan. 19. Tuan-tuan nanti boleh kira, balik kira ya. Surah Al-Baqarah, surah Taubah sampai surah An-Naml sebenarnya dia punya jumlah surahnya ialah 19 surah. Alaiha 19. Tuan-tuan kita tengok surahnya. Nah, tuan-tuan, ini satu lagi keunikan dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan campurkan semua huruf, semua nombor daripada surah At-Taubah sampai surah An-Naml ni 9 sampai 27,
tuan-tuan akan dapati jumlahnya 342. Ingat tuan-tuan, 342. Baik. Sekarang kita tengok tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kita buat satu operasi begini tuan-tuan ya. Kita ambil nombor air sebab nantinya saya akan anjakkan nombor surah ini tuan-tuan. 19 surah saya anjakkan ke depan, saya anjakkan ke belakang. Tuan-tuan perhatikan. 27 tolak 9. Maknanya 27 itu surah An-Naml tolak nombor 9, surah At-Taubah tadi tuan-tuan, dia dapat 18. Kemudian kita kalikan dia punya 18 ini tuan-tuan, jumlah surah apa tadi? Dia punya tolakkan nombor akhir dengan nombor awal dengan 19. Yakni dia punya bilangan surah dia dapat 342. Ini kalau kita ambil dia bermula dengan 9 berakhir dengan 27 ya tuan-tuan maka kita akan dapat 18 kalikan dengan 19 kita dapat 342. Nampak tuan-tuan baik, sekarang kita tengok yang kedua. Sekarang kita atur gini tuan-tuan. Saya dah tunjukkan tadi ya. Ini kita mulakan dengan surah Taubah, surah Taubah, kita akhiri dengan surah An-Naml. Ya, semua yang kuning tu semuanya ada 19 surah dan dia punya nombor 27 tolak 9 kita dapat 18. 18 kali dengan 19 kita dapat 342. Okey tuan-tuan ya. Bila kita campurkan tuan-tuan, nanti kita akan campurkan nombor-nombor ni. Kalau kita anjakkan dia ke depan. Sekejap tuan-tuan. Kena minum. Katakanlah orang kata, ini satu kebetulan saja. Satu kebetulan saja. Mari kita anjakkan itu. Surah 9 kita anjakkan pergi surah 10. Sebab kita nak ambil 19 surah ya tuan-tuan. Paket 19 surah tuan-tuan ya. 9 ke 10, lepas daripada 27 kita pergi 28. 19 semuanya tuan-tuan. Kita tengok ya. Ni, tengok. Ini surah Yunus, yang ini surah Al-Qasas. Sama je. 28 tolak 10 sama dengan 18. 18 kali 19 342 sebab tadi dia ada 19 surah. Dia punya beza antara surah terakhir dengan surah yang bermula 18 342. Okey tuan-tuan, kita tengok. Ya. Kemudian bila kita campurkan nombor surah ni tuan-tuan, perhatikan baik-baik. Kita campurkan nombor surah ni 10 campur 11 campur 12 sampai 28. Dia 361, bukan 342 lagi seperti surah Taubah hingga surah An-Naml tadi tuan-tuan. Tengok ya. Sekarang kita undurkan ke belakang tuan-tuan ya. Tadi surah nombor 9, kali ini kita undurkan ke belakang 8. Dari 9 ke 8, dari 27 jadi 26. Tengok tuan-tuan ya. Kita serupa saja ya. Ini surah Al-Anfal, surah As-Su'ara. Tuan-tuan tengok ya. Serupa. 26 tolak 8 sama dengan 18. 18 kali 19 342. Jadi maknanya tuan-tuan setiap 19 surah ya, katakanlah tuan-tuan ambil daripada surah nombor 1 sampai surah nombor 19. Okey tuan-tuan ya. Tuan-tuan 19 tolak 1 18. Lepas tu tuan-tuan ya 18 ni dia punya perbezaan kali dengan jumlah surah dia tetap 342. Tengok tuan-tuan ya. Kita bila campurkan dia punya bilangan bila kita campurkan dia punya nombor ni tuan-tuan, dia dapat 323. Sekarang undurkan lagi ke belakang tuan-tuan 19 surah lagi ke belakang daripada 8 pada 7, daripada 26 pada 25. Ya, tuan-tuan tengok ini surah Al-A'raf, yang ini ialah surah Al-Furqan. Tengok tuan-tuan. Dia tetap sama 18 342 tetap sama. Ya, bila kita campurkan dia tuan-tuan 304. Baik, sekarang kembali kepada daripada nombor 9 tadi kepada 27 tuan-tuan. Baik, tengok ni ya. Ini 9 surah At-Taubah, yang ini surah An-Naml. Ya, bila kita campurkan dia punya nombor surah yang ini tuan-tuan 18. Bukan campurkan tadi tuan-tuan. Kita tolak macam buat yang awal tadi 18 342. Nah, dia punya uniknya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil yang ni nombor yang tadi tuan-tuan, kita campurkan kali ni tuan-tuan. Kali kita kali ya, kita campurkan. Bila kita campurkan tuan-tuan 342. Apa mesejnya tuan-tuan? Cuba kita tengok tu. 342 tu apa dia tuan-tuan? Kita pergi surah An-Naml.
Kita tengok surah An-Naml yang ada 2 basmalah tadi. Surah Semut yang ada 2 basmalah tadi, tuan-tuan tengok ni Ini surah Semut. Surah Semut di antara 2 basmalah tak termasuk Tasin. Tasin ini yang saya tunjukkan merah ni, dia bukan perkataan. Dia huruf muqatta'ah. Jadi kita tak kira, tuan-tuan. Jadi daripada antara 2 basmalah, yang pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim. Tasin tak payah kira, sampailah ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu, sampai situ. Jadi maknanya, tuan-tuan, bila kita kira bilangan perkataan daripada tilka sampai innahu wa innahu, tuan-tuan, kita kira, tuan-tuan ini kiraan dia, tuan-tuan saya dah kirakan. Jumlah perkataannya ialah 342, tuan-tuan. 342 semuanya, tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 342. Cuba bayangkan, tuan-tuan, Quran yang ada di tangan kita ini laisa kalamul bashar, bukan kata-kata manusia. Baik, kita tengok turunnya, tuan-tuan. Ada masa lagi tak? Ada kan? Ada 10 minit lagi, tuan-tuan. Baik. Nah, kita lompat kepada surah An-Naml, tuan-tuan Surah An-Naml. Surah Semut. Surah nombor 27. Tuan-tuan perhatikan kalau tak sempat habis, tuan-tuan nanti kita sambung pada kuliah akan datang. Jadi surah An-Naml ini surah nombor 27, tuan-tuan. Dia bermula dengan huruf muqatta'ah. Muqatta'ah ni maknanya huruf singkatan. Ini dia, tuan-tuan. Tasin. Tasin. Surah nombor 27. Bilangan ayatnya berapa, tuan-tuan? Dalam surah ini bilangan ayatnya ialah 93. Surah An-Naml ini surah nombor 27, seperti mana yang tuan-tuan dah tahu tadi, dan bilangan ayat 93. Baik, tuan-tuan. Ia bermula dengan huruf muqatta'ah tasin. Ini tasin. Sekarang kita tengok, tuan-tuan. Tasin. Tuan-tuan, kalau saya minta tuan-tuan untuk kira berapa bilangan huruf ta dalam surah ini, agaknya jenuh tak tuan-tuan nak mengira? Mari kita tengok, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan Tuan-tuan ikut saya mengira, sebab saya nak test tuan-tuan. Tuan-tuan rasa boring lah nak kira nombor ni. Satu, kira huruf ta dah. 2, nak cari huruf ta tu satu hal, tuan. Nak cari huruf ta tu satu hal, tuan-tuan. Kat mana ada ta dalam setiap ayat tu, tuan-tuan? Ni nak kira huruf ta ni, tuan-tuan. Jenuh, tuan-tuan, nak kira. Nak kenal pasti di mana dalam ayat itu huruf ta. Tengok, tuan-tuan. Baik, semuanya, tuan-tuan, bilangan huruf ta sampai ayat yang terakhir ni, tuan-tuan, jumlahnya ialah 27 huruf ta. Tuan-tuan, nanti kalau balik ke rumah, tuan-tuan bawa buka mushaf Quran, cubalah tuan-tuan kira. Nak cari itu, mana huruf ta? Mana huruf ta? Saya dah buat lah, tuan-tuan, saya tercari-cari. Tapi tuan-tuan cuba bayangkan, tuan-tuan, Quran diturunkan ini, dia bukan dengan lisan, bukan dengan tulisan. Ada kalanya dia datang seperti bunyi lebah, ada masanya dia datang seperti bunyi loceng, ada masanya Jibril membacakan ayat-ayat, tuan-tuan. Maknanya tidak tertulis. Kemudian baru disusun oleh Jibril alaihissalam pada setiap bulan Ramadan. Jibril datang, dia susun. Masa itu pun barulah Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat baginda untuk tulis dekat kertas, tuan-tuan. Dan masa itu, tuan-tuan, dia tidak ada beza huruf-huruf tadi, tuan-tuan. Jadi huruf ta ada 27. Nah, kalau tuan-tuan masih boleh lagi, tuan-tuan, mari kita huruf sin pula, tuan-tuan. Sin. Bab ta, sin. Tadi ta 27. Sin ni berapa, tuan-tuan?
Sin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengoklah tuan-tuan ya. Saya dah kira ni tuan-tuan ya. Memang bukan kira, saya dah tahu tapi saya test dia betul ke tidak. Jadi saya tengok setiap ayat tu nak cari ya huruf sin. Tuan-tuan ya. Sampai ayat nombor 93 nanti tuan-tuan tengok berapa bilangan huruf sin. Tengok tuan-tuan, kan banyak ni saya nak cari tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Ini baru sampai 51 ayat ya. Ni tuan-tuan huruf sin. Okey tuan-tuan tengok ya. Ni jenuh ni tuan-tuan. 93. Sama dengan bilangan ayat. Tuan-tuan, Quran diturunkan dengan bukan tulisan. Itu satu dalil tuan-tuan. Satu dalil. Saya kata satu dalil. Allah Ta'ala Al-Hasib. Maha mengira. Kan? Ya, selalu kita membaca Al-Asma'ul Husna. Ya. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamun Muhaiminul Azizul Jabbar. Orang kita baca Al-Hasib. Apa buktinya Allah Ta'ala Al-Hasib tuan-tuan? Bila kita siasat, kita kaji kalam Allah, kita akan dapat bukti bahawa Allah Ta'ala itu Al-Hasib, maha mengira. Tanpa nombor pun Allah Ta'ala kira tuan-tuan. Baik, kita tengok tuan-tuan contohnya ya. So bilangan huruf ta ialah 27, bilangan huruf sin 93 tuan-tuan. Subhanallah, 120 ta campur sin 120. Baik. Kita tengok tuan-tuan. Ini saya tinggalkan dulu ini tuan-tuan ya. Panjang sikit ni, kalau saya masukkan ni panjang. Tapi kita tengok ya. Saya lajukan ni. Bilangan perkataan Allah juga dalam surah ini ialah 27 huruf. Okey, kejap. Mungkin ini menarik untuk tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok ayat yang paling pendek dalam surah ini tuan-tuan ya. Surah ini ya. Surah 6 ayat 26. Ini ayat ini bermula dengan perkataan Allah. Itu satu-satunya ayat dalam surah An-Naml yang bermula dengan Allah. Ayat nombor 26. Tuan-tuan cek lagi. Ya? Surah An-Naml ada 93 ayat. Satu-satunya ayat yang bermula dengan Allah ialah ayat 26. Sekarang kalau kita kira, tuan-tuan, ini perkataan Allah ya tuan-tuan. Ini. Allahu la ilaha illa wa rabbul arsyil azim. Tuan-tuan tengok. Ini perkataan Allah ya. Sekarang kita kira huruf dia tuan-tuan. Huruf di sini bilangannya ialah 27 huruf. Dan tuan-tuan, sekarang kita tengok, kita kira berapa bilangan nama Allah dalam surah ini tuan-tuan. Dikira. Ya. 1, 2 bilangan bukan nama, bilangan ayat tuan-tuan. Saya silap tadi. Baik, bilangan ayat, jumlah ayat dia berapa yang ada perkataan Allah. Tengok tuan-tuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai bawah sana ya tuan-tuan ya. Bilangan ayat yang ada perkataan Allah ya ialah 27. Ya, perkataan Allah tuan-tuan ya. Allah. Semua ada 27 tuan-tuan. Ya. Saya kirakan ni tadi. Jadi semuanya ada 27 huruf. 27 perkataan. 27 ayat yang menyebut perkataan Allah. Sama ada satu perkataan atau dua perkataan dalam setiap ayat. Jadi 27 ayat tuan-tuan Baik. Sekarang kita tengok tuan-tuan. Ta 27, sin 93, campukan 120.
Baik, kita tengok abjad Arab ni tuan-tuan. Ni abjad Arab. Orang-orang seluruh dunia dia tidak menggunakan sistem nombor Muslim. They did not use the Muslim number. Sebelum kurun 8, memang Muslim number ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sifar. Wahid, isnin, salasa, arba'a, hamsa, sita, sab'a, samaniyah, tis'a, sifar. Itu belum wujud. Dia punya simbol dia belum wujud. Tetapi sebutannya ada dalam Quran, tuan-tuan. Oleh sebab itu, masyarakat seluruh dunia dia gunakan kaedah masing-masing. Orang-orang Arab memang dah ada. Tulisan Arab tu memang dah ada sebelum Islam pun, tuan-tuan. Dan tulisan tersebut dia ada nilai dia. Nilai bilangan dia, tuan-tuan. Umpamanya kita ambil cerita, tuan-tuan. Ya, lam mim nun atau nun mim lam. Nun nilainya 50. Mim nilainya 40. Lam nilainya 30. Bila tuan-tuan campurkan bilangan dia, tuan-tuan, nun mim lam, nun 50, mim 40, lamnya 30. Berapa kita dapat, tuan-tuan? 120. Nun mim lam 60. Dia punya campuran, ya, nilai huruf nun mim lam 120, sama dengan campuran huruf ta dengan huruf sin, ya, 120. Apakah ini bukan sesuatu yang menakjubkan, tuan-tuan? Subhanallah. Banyak lagi, tuan-tuan. Nanti bila sampai kepada surah An-Nahl, tuan-tuan, saya akan tunjukkan lagi, ya, keajaiban-keajaiban Quran, ya, yang berkaitan dengan serangga ni, tuan-tuan. Baik. Sekarang ni, tuan-tuan, ada masa lagi 5 minit. Saya nak ada masa sikit lagi, ya. Tuan-tuan, dalam surah An-Naml ni, yang disebutkan surah An-Naml ni sebab ayat ini, tuan-tuan, ya. Ayat ni ada nama Nam. Ada perkataan Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Sadaqallahul azim. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, qalat namlatun, berkatalah seekor semut. Ini kalau tuan-tuan baca terjemahan yang biasa, tengoklah, tuan-tuan, ya, tuan-tuan akan dapati terjemahan itu ialah berkatalah seekor semut. Seekor semut itu mengatakan, ya ayuhan nam, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuk kamu ke dalam sarang-sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Ya, Sulaiman dan tenteranya tidak akan injak. Nantinya, takut kamu kena injak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Ini, tuan-tuan. Tetapi kalau kita tahu bahasa Arab, kan bahasa Arab itu ada muannas, muzakkar, tuan-tuan, ya. Bahasa Arab ni very comel, very beautiful. To understand the Quran, you have to understand bahasa Arab. Ya? Bila ada orang baca Quran, tuan-tuan, dan kita dengar dengan teliti, dengan sini kita tahu. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun, berkatalah seekor semut betina. Kan 16 itu kan semua betina. Perkataan qalat itu ialah perkataan muannas. Qalat namlatun, berkatalah seekor semut betina. Meaning, yang bercakap dalam komuniti semut itu, yang memberi arahan ialah apa, tuan? Semut betina ini memberi arahan, udkhulu masakinakum, masuk kamu ke dalam sarang-sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, Sulaiman dan tenteranya, ya, tidak akan injak kamu, atau la yahtimannakum, ya, mereka tidak akan menginjak kamu, ya. Sulaiman wa junuduhu, Sulaiman dan tenteranya, wa hum la yashurun, sedangkan mereka tidak menyadarinya.
Sungguh hebat semut ni tuan-tuan, sungguh hebat. Nah, betul ke semut boleh bercakap? Dah azan kita sambung kuliah akan datang, boleh tuan-tuan? Bagi tuan-tuan suspend, insya-Allah apa yang Dr. Arif nak cakap lagi masa akan datang ni, insya-Allah. Sebulan lagi tuan-tuan. Sebab saya tak nak dia hanging atau terus panjang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, memang Al-Quran tu penuh dengan mukjizat dia. Dan mukjizat ini tuan-tuan menjadikan kita lebih yakin kepada Quran. Dan apabila kita yakin kepada Quran tuan-tuan, kita akan yakin kepada semua yang disebut dalam Quran. Dan Nabi SAW pernah bersabda, kata baginda, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamasak bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepadanya, iaitu Quran dan sunnahku. Jangan pegang sunnah-sunnah lain tuan-tuan. Sunnah Nabi yang kita ikut. Tuan-tuan. Jadi cukup untuk malam ni tuan-tuan. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup ni tuan-tuan, saya nak iklankan buku saya dekat luar tu. Buku pasal Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj ni walaupun dia tak ada sekarang ni, kita akan sambut setiap tahun tuan-tuan. Dan dia punya komentar orang yang telah membacanya ini dia tuan-tuan, oh ini bukan ini pasal pecah, ini tamak. Pasal buku ya tuan-tuan. Dah azan belum? Belum. Nah ini buku ni tuan-tuan, buku ni ada di luar, harganya 25. Ini kata-kata dia punya apa ni yang telah baca Dr. Ashraf Ismail. Buku ini sangat penting dan patut dimiliki, iaitu sebagai rujukan ilmu Islam. Ini seorang engineer Muhammad Izzat ni sangat bagus kata dia. Samsudin Yusuf, profesor daripada Putra UPM, saya sudah dapat buku ini. Terima kasih, saya nampak memang hebat buku ini. Dan bahasa dia pun mudah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat, yang belum ada dah tuan-tuan, ada kat luar sana. Sekian, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.